Dr. Yazli. Terima kasih kerana bersama kita tengah hari ini, Doktor. Sama-sama Hawa, terima kasih Tiga. Okey, Doktor. COVID-19 ada sejak 2 tahun lalu, 2020, 2021 dan tahun 2022 ni kita dikejutkan dengan varian Omicron, Doktor. Kalau boleh kita nak dengarkan pendapat Doktor tentang keadaan sekarang ni. Coronavirus sifatnya dia akan bermutasi. Okay? Daripada yang original Wuhan, kita dengar dapat Alpha, lepas tu pada Beta, lepas tu Delta yang teruk melanda pada pertengahan tahun ini. Okay? Hujung tahun ini dan awal hingga ke pertengahan tahun ini kita akan tengok Omicron pula. Dari satu segi, apa yang coronavirus ni buat, original, Alpha, Beta, Delta, dan Omicron, satu saja yang konsisten. Mereka lagi senang berjangkit. Dia punya R0 tu lagi tinggi. Okey, maksudnya mereka bermutasi dengan harapan mereka akan senang lagi untuk merebak, menjangkitkan kat ramai orang sebab Omicron atau coronavirus ni tak boleh hidup tanpa manusia. So nature dia nak lagi lama dengan orang tu, lagi lama dia survive dekat muka bumi ni. So sebab tu dia makin mudah berjangkit. Itu yang kita faham pasal Omicron sekarang ni. Tapi dari satu aspek, walaupun mudah berjangkit, kita tak nampak sangat yang dia senang membunuh macam virus-virus, coronavirus, variasi-variasi sebelum ni. Okay. Itu mungkin terlampau awal untuk saya cakap dia kurang bahaya. Okay. Tapi dari data-data awal yang kita nampak di South Africa, daripada data-data awal yang kita nampak orang kaji Omicron dalam haiwan, dalam tikus, kerosakan dalam paru-paru tu tak seteruk Delta, tak seteruk Alpha. Okay. Itu something yang kita look forward in 2022 lah. Harap-harap insyaAllah walaupun dia mudah merebak, tapi dia tak mudah membunuh. Itu je harapan. Ya, sebab ialah lazimnya apa yang dikabarkan walaupun masih lagi dalam tempoh kajian, Omicron ini dia tak tunjukkan apa-apa simptom yang teruk kan, Doktor? Betul, tapi kita harus ingat ini masih awal kita nampak Omicron. So kita belum nampak lagi Omicron apabila imun daripada vaksin dah turun. Okey, kita tengah ber-Omicron sementara kita tengah vaksin. Okey. So bila vaksin efek tu turun, kita tak nampak Omicron macam mana perangai dia. Ya. Okey, itu so kita tak boleh lagi nak rasa senang, nak rasa kurang risau sebab selagi ada coronavirus, selagi dia bermutasi, kita jangan ambil enteng lah. Maksudnya doktor penat macam mana pun kita nak pakai pelitup muka, jaga jarak sosial, masih kena buat lagi. Dan macam mana dengan dos penggalak, doktor? Apa yang satu yang kita nampak, dos penggalak ni memang kena galakkan lah. So dari satu segi kita tahu yang kita dah nampak dalam 2 tahun kita belajar pasal coronavirus, dalam 2 tahun kita belajar pasal vaksin, dia punya immunity tu makin lama makin menurun. Okey, anda dapat vaksin Januari, 2 kali Januari, so bulan 7, bulan 8 imun badan tu dah lemah. Boleh dapat COVID senang-senang. Boleh dapat COVID yang teruk senang-senang. So booster tu akan mengingatkan lagi badan, akan mengajar badan macam mana nak, kalau virus datang macam mana nak lawan. Yang menarik, apa yang kita nampak di kajian di negara luar, mereka yang dah dapat booster, peratusan untuk mendapat Omicron tu lagi kurang daripada mereka yang tak dapat booster. Okey. So, itu satu something yang kita kena fikirlah. Okey, baik. Kita tinggalkan seketika mengenai COVID-19 ni, doktor. Kita nak beralih kepada banjir pula sekarang ini untuk mangsa banjir dan juga sukarelawan yang membantu kan. Jadi kalau boleh doktor kongsikanlah tentang sedikit sebanyak penyakit bawaan air. Jadi untuk kita sama-sama berhati-hati nak jaga kesihatan sewaktu musim banjir ni, doktor. So sebelum COVID, penyakit bawaan banjir ni dah berada dengan kita semenjak azali lah, semenjak zaman tanah Melayu sampai sekarang lah. So banjir dan kuman-kuman daripada banjir memang berada dalam negara kita. Tapi satu benda yang kita beza sekarang ialah banjir di bandar compare dengan banjir di luar bandar. Alright? Kebanyakan penduduk di bandar mereka ada penyakit-penyakit common seperti kencing manis. Okay? Kencing manis dah akan buat imun badan kita rendah daripada biasa. Okay? Dan di bandar pada amnya lebih banyak kawasan kotor, kawasan bernajis, kawasan tikus. Okay? So kalau orang yang imun badan dia sudah tak cantik seperti orang kencing manis yang duduk di bandar contohnya,
terdedah dengan air kotor, kuman-kuman ni. Okay? So risiko untuk mendapat leptospirosis atau kencing tikus, risiko untuk mendapat miliodosis atau kuman daripada tanah dia keluar sangat tinggi. Okay? So nasihat saya kalau kita expose dengan banjir, pastikan kita pakai boot, pakai seluar sampai ke bawah tu, jangan pakai slipper, jangan pakai sandal. Sebab kaki tu ada luka, kaki tu ada hirisan kulit, senang kuman ni nak masuk. Itu cara dia nak masuk. Kalau kulit kita intact, cover, kuman tu tak boleh masuk. Okey, baik. Okey, kita dah cover sedikit sebanyak COVID-19, banjir dan doktor. Tahun lalu pun kita dikabarkan Malaysia ini negara tak sihat. Jadi di penghujung perbincangan kita ni, kita nak dengarkan nasihat dan juga kata-kata daripada doktor untuk kita sama-sama rakyat Malaysia menjaga kesihatan. Semoga tahun 2022 ni kita amalkan gaya hidup yang lebih sihat, Dr. Yazli. Silakan. So satu perkara kita belajar pasal COVID, okay? Tak guna kalau dah dapat COVID baru nak ambil vitamin C, baru nak ambil vitamin D. Okay, dah terlambat. Okay? So di tahun baru semakin kita naik tahun, umur semakin meningkat. Kita tak boleh nak reverse umur. Okay? Semakin kita berusia, imun badan akan semakin lemah. Itu logik. Okay? Kita tak boleh nak reverse umur. Tapi kita boleh reverse berat badan. Since kita mention gaya hidup sihat, kita memang nampak pesakit-pesakit yang mempunyai body mass index yang tinggi. COVID senang kacau paru-paru. Tak payah pasal COVID lah, dengue atau penyakit lain pun. Okay? Kalau BMI tinggi, gaya hidup tak sihat, kolesterol, hipertensi, diabetes, badan memang tak cukup kuat untuk lawan kuman-kuman tu. Okay? So sementara kita diberi peluang ni tak kena COVID 2 tahun ni, okay? So kita jaga diri kita, make sure kita fit, kita sihat. Kalau kena COVID, touch wood, na'udzubillah, kita boleh lawan dengan senang. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Yazli Yohana kerana bersama kita tengah hari ini. Macam-macam yang kita pelajari daripada doktor. Jaga diri ya doktor, selamat tahun baru. Thanks.